sejahtera semua. Bertemu lagi dalam kita dalam video yang terbaru. Okey, ini sebenarnya adalah sambungan bahagian 2 sambungan daripada bahagian 1 yang tajuknya Kegawatan 2020 akan lebih teruk dari 1930. Okey, itu soalan kita. Okey, kalau bagi yang belum tengok bahagian 1 boleh pergi ke YouTube channel saya. Dan ada dekat sana, anda boleh tonton bahagian 1. Okey, tujuan saya buat video-video ni sebabnya apa yang kita anggap anggapan kita terhadap wang dan ekonomi selama ini adalah salah. Okey, kita cuba betulkan, kita fahamkan betul-betul lah. Okey, seterusnya kita ke video ni. Okey, dekat dalam video ni saya nak explain perpecahan masyarakat. Kenapa berlaku pecahan masyarakat? Okey, dalam konteks ini kita tengok harga rumah di US di US dia orang punya harga versus pendapatan. Maksudnya dekat sini kita ada tahun dari 1970 ke tahun yang terbaru. Okey, dekat sini ada nilai dia 3 ke 7. Okey, nilai ni adalah gaji tahunan. Ya, gaji tahunan. Gaji tahunan untuk 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Maksudnya ni kita tengok kat gaji sini 5 tahun bermakna gaji tahunan untuk 5 tahun. Maksud kalau gaji setahun 10,000 maksud 50,000. Okey. Pada tahun 1970 mereka memerlukan sekitar 5 tahunan punya gaji untuk membeli rumah. Okey, pada tahun 1975 mereka hanya memerlukan 4 tahunan gaji, bermaksud rumah menjadi murah lah. Okey, dan pada tahun 1980 dia menaik sikit 5 kepada 5 tahun dan dia drop sikit. Maksudnya dia lebih kurang mendata sampailah tahun ke 2000. Okey, kalau tahun 90-an ini memang ramai yang mampu memiliki rumah sebab menurun dia punya harga dia menurun. Okey, tetapi bila memasuki tahun 2000 harga rumah mencanak naik. Ini menunjukkan kemampuan mereka menurun. Okey, sebab mereka memerlukan hampir 7 tahunan gaji untuk membeli rumah. Itu yang menyebabkan berlaku subprime crisis pada tahun 2007-2008. Okey, itu lepas berlaku penurunan harga rumah sehingga lebih kurang dalam 5 tahunan gaji mereka. Okey, maknanya back to basic lah. Okey, lebih kurang di mana dia bermula pada tahun 70-80 dia berada sekitar sana. Tetapi selepas tahun 2010 kenaikan dia semakin agresif. Okey, maksudnya mereka memerlukan gaji tahunan yang lebih untuk membeli rumah pada tahun 2000 sampai ke 2022 sekarang ini. Okey, tapi apa yang kita tengok 2022 ni, tahun sekarang ni, dia dah melebihi paras berlaku subprime crisis pada tahun 2007-2008. Okey, dia dah melebihi paras. Okey, ini satu orang cakap tanda aras yang tidak sihat. Okey, untuk yang lebih spesifik tentang graf ni, mari kita tengok review graf ni bersama-sama. Okey, tengok. Okey, berikut adalah chart yang saya maksudkan. Okey, kita tengok tahun 70 memerlukan lebih kurang 5 kali ganda gaji tahunan. Tahun 75 dia menurun kepada 4 kali ganda turun. Harga rumah turun, dia naik sikit tahun 80, dia turun dan terus mendata. Tahun 90-an dia mendata sebab gaji naik dan harga rumah turun. Chart ni menunjukkan harga turun. Jadi pada
tahun 90-an lebih senang beli rumah. Kita tengok selepas tahun 2000 ni harga mencana, sehingga tahun 2005 tu, dan 2007 2008 dia berlaku satu subprime crisis yang menyebabkan harga rumah semua turun mendadak sehingga tahun 2010, dan berlaku kenaikan kembali dalam tahun 2015, dan selepas pandemik pada tahun 2022 terus mencana melepasi rekod subprime crisis. Anda boleh tengok tertinggi 7 kali ganda. Okay, mungkin anda ingat selepas tengok graf ni, mungkin anda akan tengok dia akan berulang seperti berlaku di 2007-2008. Mungkin dia akan menurun sebab tidak sampai ke puncaknya. Sebenarnya perlu diingat kita bakal memasuki depression. Okay, inflationary deflation. Okay, depression, economy depression. Okay, dalam economy depression, inflation akan naik. Okay, bila inflation naik, kemampuan untuk beli itu akan menurun. Okay, dalam real economy kita tengok kemampuan beli rumah akan turun. Kemampuan kenapa? Okay, kita tengok beberapa faktor. Okay, dalam real economy, okay, gaji kita tidak dapat bersaing dengan inflasi. Okay, kebiasaannya kenaikan rumah pula akan lebih tinggi daripada kenaikan gaji kita. Maksudnya gaji kita sentiasa tak dapat bersaing dengan harga rumah ataupun inflasi. Okey, mari kita tengok contoh. Okey, di sini katakan gaji kita naik 5%. Okey, harga rumah pula naik 7%. Okey, kita tengok apa yang berlaku pada graf ni. Bila dua-dua benda ni berlaku, graf ni akan menaik. Okey, bila menaik, ia akan mengurangkan kemampuan beli rumah. Okey, tetapi si inflasi pula 10%, iaitu barang-barang yang di sekitar kita. Barang di sekitar kita naik 10%. Okey, bila inflasi 10% berlaku dalam real economy, graf ni mungkin ke bawah. Okey, dia akan berlaku penurunan. Tetapi kita masih tidak dapat membeli rumah, tidak mampu membeli rumah kerana saya uraikan. Okey, bila gaji kita naik 5% tetapi inflasi dah 10%, iaitu kenaikan gaji kita tidak berbaloi dan gaji kita, duit kita masih melebihi inflasi, dia akan memakan duit kita. Jadi kita tidak akan ada lebihan wang untuk membeli rumah. Okey, dan ini menyebabkan graf ni boleh menaik. Okey, kita kena faham betul-betul. Okey, kedua, kita pergi kenderaan, nak beli kenderaan, kereta, motor. Okey, dengan penerbangan ni kita nak melawat negara lain ke, atau pergi bercuti apa semua kan. Okey, kenderaan dan penerbangan ni dikategorikan dalam kemewahan. Okey, bila kemewahan kita tak boleh merasa benda ni, ia akan membuatkan kebebasan kita terbatuk, kebebasan kita mengecut. Okey, kita tidak boleh sewenang-wenangnya kita belanja sebab kita tak ada, kemampuan kita menurun. Okey, okey, perlu diingat juga ini sebagai nota tambahan, Fed, FED, Federal Reserve, iaitu Bank Pusat Amerika Syarikat juga dah mengumumkan melakukan 3 kali kadar kenaikan interest. Okey, bila kadar interest berlaku, for sure, sudah pasti kemampuan membeli kenderaan dan kemampuan beli rumah akan menurun. Ya, ia menambahkan beban lagi. Ia menghalang, membuat halangan lagi, membebankan rakyat. Okey, okey. Seterusnya kita yang ketiga ni, apakah kekayaan sebenar? Kekayaan sebenar bukannya
bergantung kepada wang kertas yang kita ada. Ya, dalam Great Depression yang teruk yang Great Depression yang teruk, okey, apa yang kita perlu perhatikan, barangan di sekitar kita, barangan di sekitar kita dengan kemampuan, okey, kemampuan dengan barangan sekitar kita. Okey, apa yang saya masukkan barangan dan kemampuan kita. Contohnya pada tahun 1930-an kegawatan ekonomi, depression berlaku. Pada masa itu banyak barangan tidak dapat layak beli sebab mereka tiada wang, bermaksud kemampuan. Okey, kemampuan mereka tiada. Okey, manakala pada 1950-an di Rusia, bila komunisme memerintah, okey, mereka mempunyai duit yang banyak. Layak ada duit, tetapi mereka tak dapat barangan yang mereka nak. Okey, barangan itu tiada dalam pasaran. Okey, contohnya apa yang berlaku dekat negara kita yang terbaru ni, telur. Okey, kita ada duit tapi kita tak boleh nak membeli telur. Okey, saya jangka banyak akan berlaku di negara kita juga. Saya data-data yang saya kaji, banyak barang keperluan kita akan tidak dapat kita beli. Okey, jadi dalam konten ekonomi depression, ada dua, kemampuan ataupun barangan itu ada tak di pasaran. Okey, bendanya. Okey, dalam hyperinflation di Venezuela baru-baru ni, hyperinflation bermaksud dia inflation yang paling tinggi, dia menaik. Okey, semua aset pada baras tertinggi, semua aset, harga aset, rumah, stock market, dia punya barangan, okey, barangan sekitar kita semua pada kadar tertinggi, tapi mereka masuk dalam depression, depression dan hilang nilai mata wang mereka sama sekali di Venezuela baru-baru ni. Okey, yang berikutnya, saya nak terangkan berkenaan contoh kemampuan atau barangan itu kita boleh dapat tak. Contoh kita dekat sini ada Ali dengan kita contoh, ambil contoh. Okey, Ali ni dia seorang yang berpendapatan sederhana, mungkin 50 ke 60 ribu gaji tahunan dia. Manakala Abu ni dia seorang jutawan, mempunyai duit yang sangat banyak, sangat kaya. Okey, sebab tu dia boleh pakai kasut dengan topi. Dia tak ada topi dengan kasut. Okey, contoh saja. Okey, apa yang berlaku bila di sini, bila berlaku depression, contoh-contoh di Venezuela, Rusia, kegawatan ekonomi di sana, barangan akan kurang. Barangan akan menjadi kurang. Okey, dekat sini kita anggap dalam ekonomi yang baik, barangan banyak. Okey, kita compare barangan sikit, dia banyak. Okey, apa yang terjadi pada Ali? Okey, kita tengok apa yang terjadi pada Ali. Ali dalam ekonomi yang baik, dia pendapat sederhana, dia dapat menikmati 50% daripada barangan yang ada di pasaran. Okey, tetapi bila ekonomi mengecut, Ali punya akses cuma 10%, sebab dia punya kemampuan hilang di sini. Okey, dia tak dapat banyak, kemampuan dia kurang. Okey, manakala aku ni, dia duit banyak, dia tak dikisah, dia tak terkesan langsung di sini sebab dia memang terlalu kaya. Okey, dia akses 100% di sini, boleh dapat 100% punya barangan, semua barang dia boleh beli di dalam pasaran. Okey, bila kemudian ekonomi kegawatan ekonomi berlaku, dia ada akses 100% boleh akses. Okey, tetapi barangan yang dia dapat tak macam dulu.
Barang dia akan menjadi sikit walaupun dia ada duit yang banyak. Contohnya yang saya cakap telur tadi lah. Okay. So di sini apa yang kita kena faham, bila ekonomi masuk recession atau depression, semua golongan akan terkesan dia punya kesan dia akan dirasai oleh semua lah. Okay? Jadi apa yang dapat kita simpulkan, barangan dan perkhidmatan termasuk perkhidmatan yang kita perolehi, yang kita mampu, akan menunjukkan kadar recession kita pada tahun yang akan datang, yang seterusnya lah. Tapi for sure saya boleh bagi tahu keperluan dan barangan perkhidmatan yang kita dapat sekarang jauh lebih sikit daripada apa yang kita perolehi pada tahun 2019. Cuba anda tanya diri anda sendiri. Okey. Berikutnya kita kena tengok, fokus pada 7 atau 8 tahun yang akan datang. Adakah kita akan mendapat barangan sama seperti dahulu ataupun makin kurang? Dan saya pasti ia akan berkurangan. Okey, saya pasti. Jadi soalan sekarang, adakah situasi ini akan berterusan ataupun bertambah teruk? Okey, cuba komen di bawah pendapat anda. Okey, apa-apa pertanyaan boleh diajukan. Sehingga kita berjumpa dalam video yang lain. Sehingga berjumpa lagi.